Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Yang Di-Pertua. Untuk maklumat Ahli Yang Berhormat, berdasarkan bancian trafik kebangsaan 2013 yang dijalankan di Pulau Langkawi khususnya untuk FT 112, tahap perkhidmatan untuk Jalan Persekutuan 110 dari JT Kuah ke Pekan Kuah masih lagi terkawal. Manakala kalau kita melihat daripada kajian trafik di 112 yang kedua-duanya melalui Pekan Kuah, ialah average trafiknya adalah lebih kurang 25,641 dari kalau jalan yang menghubungi Pekan Kuah ke Padang Sirat dan juga Pekan Kuah ke Tanjung Ru ialah jumlah lebih kurang 1,376 kenderaan sehari. Untuk itu memang kita menyedari bahawa jalan tersebut terutamanya di JT Kuah ke Pekan Kuah disebabkan laluan hanya 2 lorong di hujung minggu, cuti perayaan dan juga cuti sekolah. Keadaan jalan agak sesak disebabkan pelbagai punca, bukan disebabkan sahaja jumlah kenderaan yang banyak ataupun jalan yang kecil, tapi juga disebabkan parking dan sebagainya yang menyebabkan kawasan tersebut berlaku kesesakan. Walau bagaimanapun perancangan kita ialah berdasarkan apa yang dikatakan Highway Network Development Plan dengan izin HNDP, di mana berdasarkan pelan induk penggunaan rangkaian lebuh raya ini, setakat ini yang kita kena jalankan daripada 2010 hingga 2020, tiada perancangan untuk pembangunan di Pulau Langkawi untuk jalan tersebut ditambah baik ataupun diperbesarkan. Apa yang boleh kita lakukan ialah untuk berbincang dengan LADA dan juga pihak polis untuk membuat kajian menyeluruh, dan insya-Allah daripada kajian itu berbincang dengan pihak LADA nanti kita akan melihat apakah yang boleh kita laksanakan di kawasan tersebut untuk menangani apa yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Langkawi. Terima kasih, Datuk Menteri. Ya, Langkawi. Tuan Yang Di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas makluman yang telah diberikan tadi. Saya percaya bahawa kajian ini adalah benar, tetapi situasi yang berlaku di Langkawi di antara JT Kuah dan juga Pekan Kuah adalah amat genting ketika musim perayaan dan juga musim cuti. Ramai di antara pelancong-pelancong yang terlepas feri dan terpaksa membayar wang tiket 2 kali dan sebagainya. Ini sudah tentu memberi imej yang tidak baik kepada Langkawi sebagai pusat pelancongan antarabangsa. Jadi saya ingin bertanya kepada Datuk Menteri, kalaulah di LCCT kita mempunyai jumlah orang yang lebih ramai berpuluh-puluh kali ganda berbanding dengan JT Kuah, tetapi proses perjalanannya agak licin dan teratur, apakah perancangan kerajaan untuk membantu keadaan ini supaya di Langkawi kalaupun tidak dibuat jajaran jalan yang baru, tetapi masalah ini dapat dihilangkan, kerana ia menjadi satu masalah besar kepada ahli politik macam saya, wakil rakyat, sentiasa mendapat rungutan dan juga telefon yang marah-marah apabila keadaan ini berlaku. Di samping itu, saya juga ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, dengan penambahan pelancong di Langkawi daripada tahun 1987 apabila mula diisytiharkan sebagai bebas cukai, daripada 80,000 pelancong kepada sekarang ini tahun 2013 sudah mencecah 32 juta pelancong setahun dan akan meningkat ke jumlah yang lebih banyak ke 5 juta dalam masa yang terdekat. Lanjutan daripada itu, sudah tentu jalan-jalan raya yang ada di Pulau Langkawi ini akan menjadi sesak dalam masa yang singkat kerana penambahan jalan ini tidak berlaku sejak sekian lama. Jadi pertanyaan saya ialah, apakah ada perancangan kerajaan untuk melihat lagi keadaan penambahan jalan ini, kerana dengan adanya jalan yang baru sudah tentu dapat memberi kesesaan kepada pelancong dan juga dapat memberi ruang yang lebih luas kepada pembangunan di tempat-tempat yang lain dalam Pulau Langkawi itu. Mohon jawapan. Ya, sila Menteri. Untuk soalan pertama, terima kasih Yang Berhormat Langkawi. Bagi menangani kesesakan lalu lintas khususnya di kawasan Pekan Kuah dan JT Kuah tersebut, seperti mana yang saya katakan tadi, banyak punca.
Di samping pembesaran, mungkin yang boleh menyelesaikan ialah jalan alternatif. Ada dua jalan utama, satu jalan federal iaitu jalan 110, satu lagi ialah jalan negeri. Dan kalau kita dapat bincangkan dengan LADA untuk menangani keseluruhan supaya aliran trafik kawasan tersebut dapat diperbaiki. Tindakan jangka pendek boleh kita lakukan dengan segera ialah untuk berbincang dengan pihak LADA bagaimana kami boleh memberi bantuan. Pertama, dari segi perkhidmatan untuk memberi pandangan nasihat teknikal untuk kita mencari penyelesaian jangka panjang, sama ada melalui pembesaran jalan ataupun menambah baik aliran trafik yang melalui kawasan-kawasan tersebut, termasuklah jalan alternatif, sama ada jalan negeri boleh ditambah baik dan sebagainya. Yang kedua ialah untuk kita melihat perancangan jangka panjang ataupun master plan yang dibangunkan oleh LADA. Barulah kita akan dapat melihat perancangan apakah keperluan jalan-jalan yang perlu ditambah baik. Memang keseluruhannya jalan di Langkawi, Jalan Persekutuan ada yang telah ditambah baik daripada 2 lorong menjadi 4 lorong. Sebab itu ada setengah kawasan tiada masalah. Cuma yang punca di sekarang ini ialah tumpuan ialah di Pekan Kuah. Sebab itu kita kena melihat dan bekerjasama juga dengan polis bagaimana waktu-waktu kesesakan, bagaimana kita boleh tangani kawasan tersebut dengan meletakkan pegawai-pegawai trafik, meletakkan kon-kon dan memastikan aliran trafik itu agak lancar dan sebagainya, dan menghalang daripada mereka yang meletak kenderaan di tepi-tepi jalan yang boleh menyebabkan kesesakan itu dapat dikurangkan. Kalau ini dapat dilakukan untuk jangka pendek, insya-Allah dengan kerjasama Yang Berhormat Langkawi, kalau dapat bolehlah koordinat untuk memanggil mesyuarat, memanggil pihak LADA, JKR, polis untuk duduk bincang bagaimana kita boleh tangani laluan trafik tersebut di waktu puncak khususnya. Terima kasih, Dr. Tumpat mengenai Langkawi. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Soalan juga menyentuh berkenaan dengan musim cuti sekolah dan musim perayaan, Datuk Yang Dipertua. Jadi saya mendengar tadi Yang Berhormat Menteri telah menjawab bahawa beliau telah menyelaras dengan LADA misalnya dalam kes Langkawi. Yang saya nak tanya ialah dalam musim-musim sekolah, cuti sekolah dan musim perayaan, kadang-kadang jalan-jalan raya, lebuh raya dilakukan penambahbaikan, kerosakan dan sebagainya. Saya ingin menanya kementerian, adakah kementerian memberi panduan, arahan kepada kontraktor-kontraktor jalan ini supaya program, projek penambahbaikan, repair-repair besar atau kecil dilaksanakan dan diselesaikan seboleh-bolehnya sebelum musim cuti atau musim perayaan, supaya jangan apabila ada laluan trafik yang amat tinggi di musim cuti dan di musim perayaan, di masa itu jugalah traffic light tak berjalan, pembaikan jalan-jalan dan jalan-jalan yang 2 lorong jadi 1 lorong berlaku. Adakah kementerian ingin menegaskan supaya perkara ini tidak berulang, supaya sekurang-kurang jalan yang sedia ada ini boleh dipakai dengan sebaik-baiknya walaupun di musim cuti sekolah atau musim perayaan? Ya. Saya tak tahu berkaitan dengan Pekan Kuah ataupun JT Kuah tu tadi, tapi lebih pada umum. Soalan ini lebih pada JT Kuah dan Pekan Kuah. Tapi apapun secara umum, garis panduan yang telah dikeluarkan ialah untuk semua kerja-kerja kecuali yang terpaksa dijalankan pada waktu kemuncak, memang sepatutnya dielakkan. Kadang-kadang waktu kemuncak, kalau tanah runtuh, macam mana pun kita kena buat. Takkan kita nak biarkan. Jadi ini bergantung keadaan. Tapi garis panduan apa yang telah disarankan oleh Yang Berhormat Tumpat, itulah yang kita laksanakan. Terima kasih.